Okay. Hai, semua sihat? So far so good? Family semua sihat? Okay, jom start kita punya kelas. Okay. Okay, now last week kita go through sumber pembiayaan dalaman. Okay, ada berapa jenis sumber pembiayaan? Okay, ada berapa jenis sumber pembiayaan? Perniagaan, sumber pembiayaan perniagaan ada berapa? 6. Sumber pembiayaan ada berapa? 6. Confirm. Sumber pembiayaan ada dua. Dua jenis. Sumber pembiayaan ada dua jenis. Okay. Sumber pembiayaan pertama, sumber pembiayaan dalaman. Okay, ingat. Sumber pembiayaan dalaman. Yang kedua, sumber pembiayaan luaran. Okay, last week kita dah go through sumber pembiayaan dalaman. Okay, sumber pembiayaan dalaman ada berapa? Ada? Ada berapa? Mana gambar Fatah? Fatah mana gambar? Nak tengok muka handsome. Mana? Okey, sumber pembiayaan dalaman ada dua. Okey, ada dua juga. Okey, sumber pembiayaan dalaman ada modal permulaan tu, okey. Dengan yang kedua adalah modal daripada keuntungan rizab dan yang kedua adalah simpanan peribadi. Okey, last week kita dah go through yang tu Okey. Next. Sumber pembiayaan yang kedua adalah sumber pembiayaan luaran. Sumber pembiayaan luaran yang banyak. Ada banyak. Okay. Ada daripada agensi kerajaan dan ada daripada agensi swasta. Okey, kalau agensi swasta tu contoh macam pinjaman bank. Okey. Kalau agensi kerajaan, MARA, daripada Musti, apa lagi? Jaminan kredit. Okay, so kita akan go through hari ni one by one. Apa tu pembiayaan swasta dan apa itu untuk agensi kerajaan. Okay, so apakah maksud sumber pembiayaan dalaman? Okay, baca yang part tu sumber pembiayaan, no. Sumber pembiayaan luaran. Okay, apa maksud dia? Sumber pembiayaan luaran. Okay, sumber pembiayaan luaran. Okay, sumber pembiayaan luaran melibatkan pinjaman daripada pihak luar seperti penjualan saham, pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Okay. So, dalam pembiayaan luaran,
dia melibatkan pinjaman. Kita pinjam bukan daripada diri sendiri, bukan daripada simpanan kita, tapi kita pinjam duit ataupun apa-apa modal daripada pihak luar. Sebab tu dia panggil luaran. Okey. Jadi dia sumber pembiayaan luaran dia terbahagi kepada dua. Okey, agensi kerajaan satu dan pembiaya swasta satu. Okey, kalau swasta tu bank, kalau agensi kerajaan MARA. Okey. Okey. Okey, clear tak? Suara cikgu clear tak? Fatah okey? Tak dengar suara Fatah ni. Kalau okey buat good. Ariana dengar tak? Ariana dengar? Ariana. Dengar? Boleh? Okey, sebab video ni cikgu record. Jadi sebab Victor dia nak tengok video ni. So harap boleh nampak lah muka seorang-seorang tu. Okay. Okay, next. Okay, pembiayaan swasta. Okay, sebelum tu kita tengok dulu yang ni. Okay, ni mind map. Cikgu dah share dalam grup WhatsApp. Okay. So ni mind map yang cikgu buat untuk bab 3. Okay, sumber pembiayaan perniagaan. Okay, first kita akan kita dah go through pengenalan. Okay. Dan kita sekarang berada di 3.2 ni jenis sumber pembiayaan. Okay, jenis sumber pembiayaan ada dua. Sumber pembiayaan dalaman dan sumber pembiayaan luaran. Okay, so kita dah discuss last week sumber pembiayaan dalaman. Okay, dan hari ni kita akan go through, haraplah sempat sumber pembiayaan luaran. So ada banyak. Okay, ada banyak. So ini hanya just for untuk ringkasan. Okay, untuk details banyak boleh awak baca buku lebih. Okay. Okay. Notes untuk notes ada juga cikgu share dalam grup WhatsApp. Okay, yang pertama kita akan pergi kepada pembiayaan swasta. Okay, pembiayaan swasta. Pembiayaan swasta tu apa? Okay. Pembiayaan swasta dia melibatkan apa? Terdiri daripada pelbagai sumber pinjaman. Okay, seperti apa? Pinjaman modal perniagaan, okay, modal permulaan awak nak build up awak punya perniagaan, okay. Lagi apa? Sewa beli, pajakan, pemfakturan, share, overdraft, gadaian, okay, semua tu adalah pembiayaan swasta. Okay. So kita pergi kepada yang pertama, modal permulaan. Okay. Ada banyak jenis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7. Dalam buku teks pun sama. Okay, ada 7 jenis pembiayaan swasta. Okay, ada 7. Siapa dia ada buku teks dengan dia sekarang? Trader ada? Ada cikgu. Fatah? Okey, so kita tengok apa tu sumber pembiayaan luaran bagi modal permulaan. Okey. Okey. Dia silent listener. Okey. Modal permulaan adalah apa? Pinjaman yang diberikan kepada usahawan yang ingin memulakan perniagaan. Okay, modal yang diperoleh daripada bank ataupun institusi kewangan dipanggil sumber modal. Okay, sumber modal. Sumber modal formal.
Okay, modal ini memberikan pinjaman berpenggal, pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang. So modal permulaan. Okay, contoh macam Riana, awak nak buka kedai jual baju. So awak tak ada duit nak buka. Awak boleh buat pinjaman dengan bank, okay, untuk awak mulakan awak punya perniagaan. Okay, itu dipanggil sebagai modal permulaan. Okay, itu adalah salah satu sumber pembiayaan luaran. Okay, luar daripada awak punya simpanan lah, bukan simpanan awak. Kalau simpanan awak sendiri adalah sumber pembiayaan dalaman. Okay, kalau awak pinjangan bank, sumber pembiayaan luaran. Okay, dan seterusnya. Yang kedua adalah So modal permulaan, apa dia punya kelebihan dan apa dia punya kekurangan. Okay, awak boleh catat apa dia punya kelebihan. Okay, yang pertama kelebihan dia adalah yang ni pun dah ada notes. Okay, kalau awak nak salin awak boleh salin. Kalau awak nak print notes tu pun boleh. Okay, so apa kelebihan dia? Modal permulaan ni daripada bank, kelebihan dia yang pertama adalah awak dapat mengekalkan pemilikan dan kawalan terhadap perniagaan. Okay, awak dapat kekalkan pemilikan dan kawalan terhadap perniagaan. Okay, awak senang nak tengok awak punya pinjaman tu setakat mana, okay, awak gunakan setakat mana, so awak boleh arrange. Okay. Dan yang kedua, tiada campur tangan pihak lain. Okay, kelebihan dia tiada campur tangan pihak lain. Maksudnya pihak lain tu macam contoh family ke apa, saingan ke, okay, tiada campur tangan pihak lain. Hanya awak sahaja yang berhak untuk buat pinjaman modal tersebut. Okay. Dan apa lagi kelebihan dia? Berkuasa penuh untuk membuat sesuatu keputusan. Okay. Sebab kan itu pinjaman awak sendiri, jadi awak berhak membuat keputusan sendiri. Okay. Jadi itu adalah kelebihan modal permulaan. Dan kekurangan dia apa? Okay, kekurangan dia, okay, jumlah modal yang kecil. Okay, biasanya pinjaman depends on awak punya saiz perniagaan awak. Kalau saiz perniagaan awak kecil, so modal yang awak pinjam pun kecil. Okay, kalau awak nak buat pinjaman modal yang besar, saiz perniagaan awak kenalah besar. Dan dia, pihak bank dia tak boleh sesuka hati dia bagi awak pinjaman. Jadi dia akan tengok dulu awak ada berdaftar ataupun tak perniagaan awak belum dia bagi awak pinjaman. Okay, dia tak sesuka hati, dia akan check dulu awak punya background semua. Okay, baru dia akan boleh bagi pinjaman kepada awak. Okay, dia akan tengok latar belakang awak, adakah awak ni kena blacklist. Okay, kena blacklist memang dia totally dia akan tak bagi awak buat pinjaman. Okay, kena ada strong apa orang panggil bank statement lah, maksudnya ada duit keluar masuk, dia akan tengok dari situ. Okay, next. Okay, kekurangan apa lagi modal permulaan ni? Jumlah modal, kerugian ditanggung sendiri oleh penyumbang modal. Maksudnya awak buat pinjaman, awak sendiri yang tanggung kalau awak tak dapat bayar balik pinjaman tersebut. Okay. Dan seterusnya kekurangan modal permulaan ni adalah sukar mendapatkan pembiayaan yang besar. Okay, sebab teacher nak tengah record jadi macam bunyi suara luar. Okay, Sariana tak apa teacher mute sebab dia bunyi TV daripada luar. Boleh tak? Boleh tak? Okay, kalau anything awak nak tanya apa, awak boleh chat. Okay? Okay. Boleh tak? Okay. Sebab recording. So, kurang dengar sikit. Okay. So, dah tengok kat situ dia punya kelebihan dengan kekurangan. Okay. Next. Next. Kita pergi kepada sumber pembiayaan luaran yang kedua.
bagi pembiayaan swasta. Okey. Yang pertama tadi modal permulaan dan yang kedua adalah apa dia? Sewa beli. Okey ni, sewa beli. Okey, jelas tak sewa beli? Okey, kalau okey, teacher proceed. Faham tak setakat ni? Boleh? Okey. Siapa nak tanya apa-apa soalan boleh tanya dekat chat. Okey. Okey, good. Ada orang? Okey. Okey, next. Sewa beli. Okey, apa yang awak faham tentang sewa beli? Okey, sewa beli. No. This one. Lagi satu. Yang ni good. Sekejap Okey, sewa beli. Tapi macam tak best lah pula cikgu seorang je cakap. Okey. Okey, sewa beli. Okey, sewa beli ni macam mana? Sewa beli ialah proses menyewa sesuatu aset perniagaan seperti kenderaan dengan option dengan pilihan untuk membeli aset perniagaan tersebut. Okey, faham tak? Okey, so macam mana? Okey, sebagai contoh, sebagai contoh macam ni. Okey, Syureda nak beli kereta. Okey, awak nak beli kereta. Tak kisahlah, Ariana nak beli kereta, Fatah nak beli kereta. Okey. So, awak buat pinjaman dengan bank, awak nak beli kereta. Okey, maksudnya awak beli, macam mana dia cakap Okey. Okey, macam inilah. Awak nak beli kereta, okey, awak beli kereta. Maksudnya awak buat pinjaman daripada bank. Okey, awak sewa lain. Okey. Lain. Okey, sewa beli contoh kenderaan lah. Okey, awak nak buat perniagaan food truck. Okey, food truck. So awak sewa food truck tu dengan option awak memang nak beli food truck tu tapi awak tak ada duit. Okey. Food truck mahal tau, dalam berapa ratus ribu. Okey, awak tak ada duit, awak nak berniaga. Okey, tapi awak tak cukup duit, jadi awak buat pinjaman untuk awak sewa beli kenderaan tersebut untuk awak buat perniagaan. Okey? Jelas? Boleh? Tak best lah suara teacher je dengar ni. Okey. Boleh tak? Boleh? Faham tak? Faham cikgu. Ada suara. Okey. Okey. Once awak dah, maksudnya awak dah habis bayar duit tu, kenderaan tu akan jadi milik awak. Okey, faham Sama juga macam awak beli kereta. Okey, awak beli kereta, awak buat pinjaman daripada bank. Okey, geran kereta tu
atas nama awak. Okey. Lepas awak dah habis bayar, baru awak boleh dapat geran awak. Tapi biasanya after 3 tahun ke after 5 tahun awak boleh ambil dah geran awak. Okey. Tapi totally bank dia tak akan bagi sesuka hati geran tu. Okey. Dalam kata yang lain juga, contoh macam okey, Ariana ada kereta. Okey. Contoh Ariana ada kereta. Okey. Ariana nak beli kereta baru. Dia nak jual kereta dia tu. Okay, dia pun jual dekat Fatah. Okay, Fatah bila dia beli kereta Ariana, geran kereta tu ada nama Ariana lagi. Once Fatah dah habis bayar kereta Ariana, maksudnya okay, dia beli Fatah beli kereta Ariana. Okay, lepas habis bayar barulah Fatah boleh tukar dia punya penama geran tu. Okay, boleh faham tak? Okay. Okay, next. Okay, so apa kelebihan dan kekurangan sewa beli? Okay, kelebihan dia yang pertama adalah okay, dapat menggunakan alatan mesin yang mahal. Okay, sebagai contoh, awak nak buka perniagaan dekat kilang ke apa ke, awak nak beli mesin apa-apa, mahal kan? So awak boleh buat dengan cara sewa beli. Ya, awak sewa dulu, lepas tu awak habis bayar baru barang tu boleh jadi hak milik awak. Okey. Seterusnya kelebihan dia adalah bayaran ansuran sewa adalah rendah. Sekejap Azan. Okey. Bayaran ansuran sewa adalah rendah. Contoh macam awak beli kereta ke apa kan, awak tak ada bayar terus 50k macam tu kan, awak bulan-bulan awak akan bayar 500, ada yang 600, 400, okey. Okay, seterusnya, kelebihan sewa beli, okay, dilindungi oleh peraturan undang-undang. Okay, ada terms and condition dia. Okay, ada terms and condition yang awak kena patuhi. Okay. Dan seterusnya, kelebihan dia menjadi hak, okay, menjadi hak milik setelah selesai membayar jumlah yang telah ditentukan. Macam cikgu cakap tadi, macam Putra, ya, awak habis bayar barulah barang tersebut jadi hak milik awak. Okey. Dan yang seterusnya, kelebihan dia wujud motivasi untuk berniaga. Sebab awak tak mampu nak beli mesin yang mahal, barang kenderaan yang mahal, mesin yang mahal. Kan contoh awak nak buka kilang pembuatan nasi lemak. Okey, kilang pembuatan nasi lemak. Ya, awak nak ada mesin yang besar untuk mesin bungkusan, mesin adunan semua. Benda tu banyak makan duit. Okay, banyak duit nak kena keluarkan. Jadi awak bila ada sewa beli ni, okay, awak pun boleh sewa dulu. Awak sewa dulu, once awak dah habis bayar, okay, awak boleh bayar balik awak punya barang-barang tersebut. Okay, maksudnya once awak dah berniaga, okay. Dan dekat situ nak bagi tahu wujudnya motivasi untuk berniaga lah, bukannya susah nak berniaga. Senang je. Kalau ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey. Okay, dalam 10 minit lagi meeting ni akan berakhir. Tapi nanti kita cikgu buat lagi satu join sampai pukul 8 Okay, boleh tak? Boleh cikgu. Okey, itu adalah dia punya kelebihan sewa beli. Okey. Kekurangan dia, tiada hak milik dalam tempoh sewa beli sehingga tamat tempoh asuran. Maksudnya, selagi barang-barang yang awak sewa tu tak habis bayar, okay, sampai itulah awak tak boleh tukar hak milik. Okay, once dah habis bayar, barulah boleh tukar hak milik. Maksudnya, selagi awak berhutang dengan bank,
mesin tu, awak tak boleh tukar hak milik. Maksudnya awak tak boleh suka hati tukar hak milik mesin tu kepada nama orang lain, tak boleh. Okay, once awak dah habis bayar barulah awak boleh awak ada hak milik terhadap mesin tersebut. Okey. Kos yang kedua, kos penyelenggaraan ditanggung oleh penyewa. Contoh kalau mesin tu rosak, apa-apa, awak yang menyewa ni kena tanggung lah, bukannya bank lagi. Sebab awak dah guna barang tersebut, awak dah guna mesin tersebut. Okay, in case kalau rosak ke apa-apa untuk diselenggara, awak yang kena tanggung kos. Okay, bukan bank ke ataupun penjual. Okay. Yang pembeli yang kena, maksudnya yang penyewa tu kena tanggung kos. Okay, yang seterusnya, yang ketiga. Risiko melibatkan keadaan ekonomi semasa. Risiko melibatkan keadaan ekonomi semasa. Maksudnya macam mana? Maksudnya risiko melibatkan keadaan ekonomi semasa. Okay. Okay, anything yang awak beli, mesin ke apa tu, risiko tu akan mempengaruhi. Maksudnya ekonomi semasa akan mempengaruhi apa barang yang awak sewa, apa yang barang yang awak buat sewa beli tu. Okay. Ekonomi memainkan peranan penting. Kalau ekonomi jatuh, tu risiko dia tinggilah. Okay. Kalau ekonomi stabil, so risiko dia balance lah. Okay. Okay, dan yang seterusnya, harga yang ditetapkan lebih tinggi berbanding dengan harga asal. Memanglah. Contoh awak beli kereta, harga dia RM40,000. Buat pinjaman bank, semua loan semua, full loan. Okay, faedah dia, kena bayar bunga 3.4%. So, kereta tu jadi mahal. Jadi harga RM54,000, RM55,000. Okay, selebihnya yang harga daripada harga asal tu, bank lah ambil. Okay. Bank ambil sebab awak dah buat pinjaman dengan bank. Bank yang bagi awak duit. Sebab tu kereta tu jadi mahal. Okay. Mesin ke apa-apa. Maksudnya harga mesin tu murah dan dia jadi mahal tu sebab awak buat pinjaman dengan bank tu lah. Berapa persen bank ambil. Okay. Macam contoh cikgu beli kereta Myvi. Okay. Harga kereta tu 44K je. Buat pinjaman dengan Maybank, dia ambil 3.4% okay, faedah. Jadi harga kereta tu 55K. So mahal lah, harga dia lebih tinggi berbanding daripada harga asal. Okay, dan last, kelemahan sewa beli adalah terhad kepada barang tertentu saja. Tak semua barang boleh buat sewa beli. Terhad. Contoh mesin-mesin, apa lagi? Kenderaan. Dekat sini dia bagi lebih kepada kenderaan. Okay, kenderaan. Okay, contoh awak nak buat Grab, nak buat sewa beli kereta. Okay, boleh? Okay, boleh kita pergi seterusnya. Okay, baru 2 jenis sumber pembiayaan luaran, pembiayaan swasta. Okay, sewa beli. Okay, seterusnya ni kita dah go through. Sewa beli dah. Okay, yang seterusnya pajakan. Okay, pajakan. Pajakan. Okay, pajakan yang macam mana? Pajak. Pajak. Apa yang awak tahu pasal pajak? Pajak gadai. Gadai lain, pajak lain. Okay. So, pajakan. Apa itu pajakan? Pajakan atau ijarah merupakan pembiayaan yang diperoleh melalui satu perjanjian khas. Okay, pajakan melibatkan produk kewangan yang membolehkan pembiayaan aset alih. Macam mana tu? Okay, maksudnya awak buat satu perjanjian, awak pajak. Contoh awak pajak mesin ke, pajak kilang ke, pajak kereta ke, boleh. Awak buat pajakan.
Okay, so kita tengok lagi. Pelanggan akan meminta pihak bank membelikan aset atau mesin yang dikehendaki oleh pelanggan dan bank akan menyewakan aset tersebut kepada pengusaha untuk suatu tempoh tertentu. Faham tak? Dan dia kata mesin ataupun aset tersebut bukanlah hak milik pengusaha, sebaliknya hak milik bank. Faham? Contohlah, Fatah nak beli mesin pengadun kek. Okay? Fatah tak mampu nak beli ni, mahal. Okay? So Fatah minta kepada pihak bank, okay, untuk beli aset tersebut, beli mesin tersebut. Okay? Lepas tu bank dia akan sewakan mesin tersebut kepada pengusaha untuk satu tempoh tertentu. Tak kisahlah tempoh berapa bulan, 6 bulan, 10 bulan. Okay, pengusaha tu siapa? Contoh, pengusaha kilang ke yang Fatah nak buat kek, contohlah kan, mesin pengandung kek. Okay? Mesin tu mesin tu bukan hak milik pengusaha, tapi mesin tu di bawah hak milik bank. Okay? Faham? Faham tak? Okay, sebagai contoh dekat sini dia bagi pajakan mesin. Ada dekat sini gambar contoh pajakan mesin. Okay? Tak kisahlah mesin apa-apa. Okay, anything boleh. Okay? Dan apa dia punya kelebihan? Okay, kelebihan dia apa? Kelebihan pajakan ni dia dapat menggunakan, ada ni. Check. Yep. Mesin tu bank punya. Bukan pengusaha tu punya. Bukan customer tu punya, pelanggan tu punya. Okay? Bank tu, mesin tu bank yang punya. Okay? Faham? Okay. So apa kelebihan dia? Dia dapat menggunakan alatan mesin yang lebih canggih. Okay. Biasanya mesin-mesin untuk pembuatan ni dia mahal. Okay. Kita tak mampu. Kita nak buka, nak beli secara cash memang tak mampu. Sebab tu kilang-kilang dia beli secara pajakan ataupun sewa beli. Okay. Biasanya pajakan more on macam mesin. Kalau sewa beli tadi lebih kepada kenderaan. Okay. Kenderaan awak nak buka food truck ke contoh, okay, awak nak beli lori, okay, awak nak buat kos penghantaran semua kan, memerlukan lori kan, awak nak load barang semua, awak tak mampu nak beli lori, jadi awak boleh buat sewa beli. Kalau pajakan ni macam mesin lah, lebih kepada mesin. Okay, alatan yang canggih-canggih. Okay, kita tak mampu nak beli mesin yang canggih-canggih. So kita buat secara pajakan. Okay. Dan bayaran sewa adalah rendah. Okay, itu kelebihan dia. Kita bulan-bulan kita boleh bayaran sewa rendah. Okay, selain daripada mesin-mesin buat roti ke apa-apa, contoh lain cikgu boleh bagi mesin photostat. Okay, mesin photostat. Contoh pelanggan dia nak contohlah tempat cikgu dia nak banyak nak guna photostat kan, nak photostat. Jadi cikgu pun bagi tahu dekat cikgu